Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamir taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi sampai pada hadis yang ke-16 daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Di terjemahan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiatkanlah daku." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab, jangan sekali-kali kamu marah." Faraddada, dan dia mengulang permohonan wasiat miraran beberapa kali. Qala, maka Nabi tetap menjawab, "La taghdab, janganlah kamu marah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan insyaAllah kita akan baca syarah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi riwayat hidup Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan soalan tersebut, setengah ulama mengatakan dia ialah Sayyidina Abu Darda, dan setengah ulama mengatakan dia ialah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, dan setengah ulama mengatakan dia ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar, atau beberapa pendapat yang lain. Jadi Imam Waliuddin Iraqi berkata, boleh jadi orang yang bertanya soalan tersebut beberapa orang dalam masa yang berlainan, dan Nabi SAW tetap menjawab dengan jawapan yang sama. Jadi seorang berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ausini." Jadi apakah makna wasiat tadi? Jadi dalam syarahnya dengan wasiat tadi ialah dia meminta daripada Rasulullah agar menunjukkan kepadanya perkara yang memberikan kemanfaatan kepadanya di dunia dan pada agama dan dunianya, dan perkara tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW menjawab, "La taghdab." Setelah orang tadi meminta wasiat, maka Nabi menjawab kepadanya, "Jangan sekali-kali kamu marah." Maka di situ difahami apabila kita bertemu dengan ulama ataupun kita bertemu dengan guru-guru, orang-orang soleh, maka disunatkan kita meminta nasihat daripada mereka. Yang sebagaimana sahabat tadi apabila bertemu dengan Rasulullah, mereka meminta, "Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku." Dan apa lafaz wasiat tadi menunjukkan kepada permohonan nasihat yang amat penting. Dan seolah-olah orang tadi ingin meninggal dunia, jadi dia hanya akan bercakap perkara yang amat penting saja. Kerana wasiat kebiasaannya ditinggalkan oleh seseorang yang ingin meninggal dunia. Jadi setelah permintaan tersebut, maka Nabi menjawab, "La taghdab, jangan sekali-kali kamu marah." Jadi setengah ulama mensyarahkan makna la taghdab tadi. Yang dimaksudkan ialah jangan kamu melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan kamu marah. Bahkan dalam kamu tadi melakukan perkara-perkara ataupun kamu tadi berusaha mendapatkan perkara yang akan menjauhkan kemarahan tersebut, seperti menahan kemarahan, akhlak yang baik, malu, tawaduk, memaafkan manusia, dan wajah yang ceria. Dan setengah ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan hadis tadi ialah jangan kamu melaksanakan tuntutan kemarahan tersebut.
Pertama, hendaklah kita bersedia sebelum kita tadi diuji dengan kemarahan. Dan setengah ulama berkata, yang dimaksudkan dengan hadis tadi, maknanya sekiranya berlaku juga perkara yang menyebabkan kamu marah, maka hendaklah kamu tadi menahan diri kamu daripada melaksanakan tuntutan kemarahan seperti memukul orang tersebut, memaki hamun orang tersebut, apa lagi, menyeksanya, membunuhnya dan seumpamanya. Jadi dengan cara dia kata, hendaklah kamu tadi melawan nafsu kamu sendiri dengan meninggalkan apa saja arahan kemarahan tersebut, dengan kamu tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dua makna yang boleh difahami daripada lafaz la taghdab. Pertamanya jangan, maksudnya la taghdab tu maksud Nabi kata bersedialah dengan sifat-sifat untuk mengelakkan kamu marah. Kedua, sekiranya kamu marah juga, maka hendaklah kamu tadi mengingati perkara yang akan menghalang kamu melaksanakan tuntutan kemarahan, maksudnya menzahirkan kesan buruk daripada kemarahan tadi. Kemudian orang yang bertanya tadi mengulang soalannya miraran, berkali-kali. Maksudnya seolah, dalam syarah dia kata seolah-olah dia tadi tidak berasa cukup dengan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka dia nak nasihat yang lebih panjang lagi daripada tu, ataupun nasihat yang dirasakan pada dirinya lebih bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mengubah jawapan pada setiap soalan tersebut. Bahkan Nabi mengulang. Dan setengah riwayat mengatakan dia tadi mengulang soalannya sebanyak 3 kali. Maksudnya memang dalam riwayat itu dia menyebut lafaz 3 kali. Maka Nabi SAW tetap dengan jawapannya, la taghdab, jangan sekali-kali kamu marah. Jadi dalam syarah dinyatakan, apabila Nabi mengulang jawapan yang sama, janganlah kamu marah, ditanya lagi, dan Nabi kata janganlah kamu marah, maka dalam syarah dinyatakan di situ ada menarik perhatian kepada orang yang bertanya tentang kepentingan wasiat yang nak diberitahu. Maksud keagungan wasiat yang nak diberitahu. Maksud memanglah kita rasa satu kalimat saja, la taghdab, tapi sebenarnya nasihat tersebut amat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kerana menghalang kemarahan tadilah yang akan membawa segala kebaikan dan akan menjauhkan daripada segala kejahatan. Jadi dalam syarah dinyatakan sama juga seperti yang berlaku kepada Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu daripada sabda Nabi SAW. Maksudnya Sayyidina Abbas dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa untuk aku berdoa dengannya. Maka Nabi SAW menjawab, salillahal afiyah, mohonlah afiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Afiat ni maknanya keselamatan zahir dan batin. Maka dia mengulang soalan lagi, mengulang lagi. Dan Nabi SAW dia kata akhir sekali, Nabi kata, wahai Abbas, wahai pakcik kepada Rasulullah, maksudnya pakcik kepada diri sendiri, al-afiyatu fid dunya wal akhirah. Maksudnya kata, salillah, Nabi tetap kata kepada dia, mintalah afiah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Fa innaka idza u'tita al-afiyata fid dunya wal akhirah, kamu sekiranya diberikan afiat di dunia dan di akhirat, u'tita kulla khairin, kamu sebenarnya diberikan dengan segala kebaikan. Jadi begitulah Nabi SAW, dia mengajar kepada kita satu-satu benda agar kita tadi fokus kepada benda tersebut. Maksudnya dalam satu-satu masa kita tak boleh buat 3, 4, 5 benda serentak. Dan dalam kita tadi mengubah kita punya sifat dan tabiat, ada kena satu-satu perkara yang kita kena ubahkan terlebih dahulu. Dan dalam satu riwayat, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu marah. Maka dia bertanya lagi soalan yang sama. Maka Nabi kata, jangan sekali-kali kamu marah. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marrah. Yukaffir anka dhunuba 70 aman. Ini satu panduan yang kita boleh amalkan. Maksud Nabi kata, setelah Nabi mengarahkan dia jangan marah, jadi Nabi nak ajar macam mana kamu nak mengawal kemarahan tadi. Maksudnya sekiranya kita ni orang yang panas baran, cepat melenting, kan, apabila cepat nak marah, maka Nabi ajar, hendaklah kamu beristighfar sebelum solat asar sebanyak 70 kali. Maka Nabi kata akan diampunkan dosa 70 tahun daripada hidup kamu. Kemudian orang tadi bertanya, sekiranya
sekiranya tidak sempat kamu hidup selama 70 tahun, maka Nabi kata akan diampunkan dosa bagi ibu kamu. Dan sekiranya ibu kamu juga tak sempat hidup selama 70 tahun, maka akan diampunkan dosa bagi bapa kamu. Dan sekiranya bapa kamu pun tak ada dosa sebanyak 70 tahun, maka akan diampunkan dosa bagi saudara-saudara adik-beradik kamu. Dan itu satu panduan kepada kita untuk mengawal diri dan memohon rahmat agar Allah menjauhkan kita dan boleh menjadikan kita mengawal kemarahan tersebut. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling menakutkan daripada segala perkara yang terzahir di dunia ni? Maka Nabi berkata, ghadabullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita baca dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Maksudnya kita minta agar tidak digolongkan dalam golongan yang dimurkai Allah. Jadi setelah kita tahu perkara yang paling menakutkan ialah kemurkaan Allah, qala, maka dia bertanya lagi, fama yunji min ghadabillah, apakah yang akan menyelamatkan seseorang daripada kemurkaan Allah? Maka Nabi jawab senang je, la taghdab, janganlah kamu marah. Dari kemarahan, lafaz ghadab ni maksudnya sekiranya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam Quran Allah Taala menyatakan ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Jadi sekiranya lafaz al-ghadab, kemarahan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya ialah iradatul intiqam. Allah Taala ingin menurunkan siksaan dan membalas sesuatu perkara yang jahat. Adapun pada diri manusia, sekiranya kita kata Zaid marah ataupun seseorang tadi marah, maka yang dimaksudkan ialah seseorang tadi menggelegak darah di dalam hatinya apabila berlaku sesuatu yang tidak disukai kepada dirinya. Dan bagi kemarahan tersebut ada ubat yang boleh menghalang dan ada ubat untuk menghilangkan. Menghalang ni maksudnya jangan bagi dia berlaku terus. Dan yang menghilangkan ni maksudnya dah berlaku kemarahan. Jadi macam mana kita nak menghilangkan kemarahan yang sedang berlaku? Maka perkara yang boleh menghalang, ubat untuk menghalang daripada kemarahan, ialah seseorang tadi mengingati segala perkara buruk, kerosakan, negatif yang akan berlaku apabila dia tadi marah. Sebab apabila tadi marah, dia tak sedar, dia akan pukul orang. Dan kemarahan tadi sekiranya lebih teruk lagi, dia akan membunuh dia. Dan sekiranya kemarahan tadi lebih teruk lagi, dia akan membuat perkara-perkara di luar daripada batasan akal. Dan dalam pertama, jadi dia dah mengingati kemudaratan yang akan berlaku disebabkan oleh kemarahan tadi. Dan kedua, dia cuba mengingati kelebihan seseorang yang menahan kemarahan, seseorang yang menahan rasa marah di dalam dirinya. Itu perkara pertama, maksudnya ubat yang menghalang. Adapun ubat yang mengangkat kemarahan, maksudnya nyatakan dalam seseorang tadi berpindah daripada tempatnya. Maksudnya sekiranya dia sedang berdiri di satu kawasan dan tiba-tiba dia marah, maka dia berjalan pergi ke tempat lain. Ataupun dia kata hendaklah seseorang tadi meminta lindung dengan Allah daripada syaitan. Maksudnya dia bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun dia kata salah satu cara lagi dengan mandi ataupun mengambil wuduk. Dan sekiranya dia tadi marah dalam keadaan dia sedang berdiri, maka hendaklah dia tadi duduk ataupun dia tadi berbaring. Dan perkara yang paling kuat sekali yang akan menghalang dan mengangkat, tadi kita bincang tadi beberapa perkara zahir, tapi perkara yang paling kuat sekali mengangkat kemarahan dan menghalang daripada seseorang tadi marah, yang dinyatakan oleh penulis ialah at-tauhidul haqiqi, tauhid yang sebenar. Ini kita dibincang daripada awal dulu. Maksudnya tauhid yang dipanggil sebagai tauhid zauqi, yang dirasa oleh seseorang, dan kasyfi yang dikasyafkan oleh Allah. Dan dibagikan kepada tiga, maksudnya tauhid perbuatan, tauhid sifat, dan tauhid zat. Dan apakah tauhid hakiki yang dinyatakan oleh penulis tadi? Ialah seseorang tadi beriktikad tiada yang melakukan pada hakikatnya pada segala kewujudan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya makhluk tadi ialah alat dan perantaraan. Siapa yang berlaku perkara yang tidak disukai daripada orang lain, lalu dia memerhatikan tiada yang melakukan, tiada yang memberi, tiada yang menghalang, tiada yang memberi manfaat, tiada yang memudaratkan melainkan Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan hilanglah daripada ini kesan-kesan kemarahan tersebut. Dan telah dinyatakan bahawa sesungguhnya akan terbit daripada kemarahan tadi perubahan pada zahir dan batin, dan menggeletar pada anggota-anggota tangan dan kaki, dan akan terzahir rupa yang amat hodoh pada seseorang tadi.
Sehingga kan sekiranya orang yang marah tadi melihat dirinya sendiri dalam cermin, maka akan dia berhenti daripada kemarahannya kerana malu daripada rupanya yang amat hodoh tadi. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, siapa yang menahan kemarahannya, nescaya Allah Ta'ala akan menjauhkan daripada orang tersebut azab daripada Allah. Siapa yang memelihara lidahnya, Allah Ta'ala akan menutup segala auratnya, maksudnya dosa-dosa dan perkara buruk yang dia lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menahan kemarahannya, padahal dia tadi mampu untuk melaksanakan kehendak kemarahan tersebut, maksudnya dia mampu nak pukul orang tadi, dia mampu nak menyeksa seumpama, siapa yang menahan, nescaya Allah Ta'ala akan memanggilnya, menyeru namanya pada hari kiamat di atas semua, di kalangan semua manusia, sehinggalah Allah Ta'ala memberi dia pilih mana-mana bidadari yang dia kehendaki. Dan dalam satu riwayat, siapa yang menahan kemarahan, bahkan dia tadi mampu untuk melaksanakan kemarahan tersebut, maksudnya boleh buat apa yang dia kehendak, nescaya Allah Ta'ala akan memenuhkan hatinya dengan nur, dengan keamanan dan keimanan, dan Allah Ta'ala akan mengkahwinkannya dengan bidadari apa saja yang dia kehendaki. Dan daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, apabila hari kiamat akan menyeru, seorang penyeru berkata, siapa yang wajib mendapat ganjaran daripada Allah, maksud ganjaran ini wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah orang tadi masuk ke dalam syurga. Maka diarahkan orang tadi masuk ke dalam syurga. Maka orang pun tertanya-tanya, siapa pula orang yang wajib Allah Ta'ala berikan ganjaran kepadanya? Maksudnya orang yang ganjaran tadi sememangnya dijanjikan dengan 100% oleh Allah. Maka bangunlah orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan manusia, masuk ke dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, bukanlah orang yang kuat dengan orang yang laisa syadidu bis-sura'ah. Maksud bukanlah kuat tadi ialah orang yang boleh menjatuhkan orang lain, ataupun orang yang boleh menggulingkan orang lain. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat dari itu ialah orang yang memiliki dirinya pada ketika marah. Dan diriwayatkan daripada diriwayatkan daripada sebahagian ulama bahawa sesungguhnya datang khadamnya membawa makanan di dalam bekas, di dalam satu dulang. Tiba-tiba khadam ni tadi terjatuh, maka makanan tadi terjatuh di atas tuannya. Maka tuannya tadi amat marah. Maka khadam tadi berkata kepada tuannya, wahai tuanku, berpeganglah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan dia kata, apa yang Allah Ta'ala katakan? Maka khadam tadi berkata, qala Allah Ta'ala wal kadhimina al-ghaiza. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang menahan kemarahannya. Maka tuan dia kata, kadhamtu ghaizi, maka sesungguhnya aku menahan kemarahanku. Maka khadamku sambung lagi ayat Quran dia tu, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Maka tuan tadi berkata, afautu anka, aku memaafkan kamu. Dan khadam tadi sambung lagi ayat Quran dia tu, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala amat mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka tuan dia berkata, anta hurrun liwajhillah, sesungguhnya kamu tidak aku merdekakan semata-mata kerana Allah, walaka hadhil 1000 dinar, maka aku bagi kepada kamu 1000 dinar untuk kamu pergi buat apa saja yang kamu kehendaki. 1000 dinar ni hari ni lebih kurang berapa? Maksudnya 1000 darab dengan 700, 1000 dinar. Dan begitu juga diriwayatkan sama seperti seorang hamba perempuan, dia tadi sedang menuang air kepada Ali ibn Husain, maka jatuh air tersebut ataupun jak yang dia pegang tadi daripada tangannya kepada muka Ali ibn Husain tadi, lalu mencederakannya. Maka dia pun memandang kepada perempuan tersebut, dan perempuan tadi membaca juga ayat yang sama sampailah kepada ayat yang ketiga tadi. Dan diriwayatkan daripada seorang lelaki, dia berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini berlaku kepada Khalifah Sayyidina Umar. Orang tadi berkata, kamu tidak menghukum dengan adil, kamu tidak memberi dengan hak. Maka serta-merta marah dan merah muka Sayyidina Umar. Maka orang tadi berkata, maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin, ambillah kemaafan dan perintahlah dengan perkara yang baik, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maka orang yang kata kepada Sayyidina Umar tadi, maksudnya orang yang bercakap kepada Sayyidina Umar tadi ialah orang yang jahil, orang yang tidak beradab, maksudnya orang yang tak mengetahui keadilan Sayyidina Umar. Dia datang, dia menuduh Sayyidina Umar. Jadi apabila datang orang menuduh, maka Sayyidina Umar tadi marah.
Tapi orang yang berada di kiri kanan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain, dia kata, wahai Sayyidina Umar, Allah Ta'ala kata sedemikian. Sekiranya ada orang jahil, kamu maafkanlah dan kamu jangan pedulikan mereka. Maka apabila dah dibacakan ayat tersebut kepada Sayyidina Umar berkata, sadaqta, benar wahai sahabatku. Jadi dinyatakan dalam syarah ni, faka'annama kana naran fa'utfiyat. Maka seolah-olah Sayyidina Umar tadi semasa dia marah, dia tadi seperti api. Tiba-tiba fa'utfiyat, lalu dipadam api tersebut. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang ada 3 perkara tersebut, faqad istahaqqa wilayat Allah, maka sesungguhnya orang tadi berhak untuk mendapat sifat kewalian daripada Allah. Pertama sekali, hilmun. Hilm ni maksudnya boleh menahan kemarahannya. Yadfa'u anhu safahas safihan, dia boleh menolak dengan sifat hilm tadi, lemah lembut tadi, kebodohan orang-orang yang bodoh. Maksudnya macam tadi itulah, orang datang menuduh kan, orang datang berkata perkara-perkara yang tak baik. Itu pertama, maksudnya menahan kemarahan. Kedua, wara'un, sifat wara', yamna'uhu 'anil ma'asi, yang menghalangnya daripada maksiat. Dan yang ketiga sekali, wa husnul khuluqin, akhlak yang amat baik, yudari bihin nas, untuk dia tadi berlemah lembut dengan manusia. Dan diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad, dikatakan kepadanya, sesungguhnya ada sipulan-sipulan tadi mengutuk kamu, memaki hamun kamu. Dan apabila orang sampaikan kepada dia sipulan-sipulan tadi menghina kamu, maka Fudail bin Iyad pun berkata, wallahi, demi Allah, la aghidhanna min amrihi, sesungguhnya aku akan menyebabkan iblis tadi amat bengang. Maksudnya iblis, dia hasut orang supaya mengutuk kita. Tujuannya supaya kita terjatuh ke dalam kemarahan. Sebab kemarahan ialah satu dosa. Marah tadi itulah satu dosa, sama seperti berzina, mengumpat, minum arak dan seumpamanya. Jadi iblis cuba nak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Jadi Fudail bin Iyad berkata, sekarang aku akan menyebabkan iblis tadi bengang, kan? Aku akan menggagalkan rancangan iblis. Dan apa yang Fudail bin Iyad kata, Allahumma in kana sadiqan faghfirli. Jadi orang yang kutuk kita tadi, kita pergi doakan kepada dia. Kita doa kepada dia, wahai Allah Ta'ala, sekiranya kutukan yang dia cakap tadi benar, memang dia kata aku ni jahat apa, kalau benar memang apa yang dia cakap tadi, faghfirli, maka engkau ampunkanlah aku. Sebab sekarang baru aku tahu aku ni jahat, ada dosa yang aku nak kena minta ampun. Wa in kana kaziban, sekiranya benda dia cakap tadi dusta, fitnah atau seumpamanya, faghfir lahu, maka wahai Allah Ta'ala, kau ampunkanlah orang tersebut. Aku tak marah pun, kau tolong ampunkan dosa dia. Itu akhlak yang amat baik daripada Fudail bin Iyad yang boleh kita amalkan. Dan diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dia antara manusia yang paling kuat menahan kemarahannya dari kalangan bangsa Arab. Dan dia tadi meriwayatkan, dia berkata, aku tidak pernah marah kepada orang yang aku mampu untuk melaksanakan kemarahan tersebut, dan aku juga tak marah kepada orang yang aku tak pernah mampu. Jadi tiba-tiba ada satu orang mendakwa, aku boleh menyebabkan dia marah. Dia nak test lah. Maka dia pun masuk kepada Sayyidina Muawiyah. Kemudian dia berkata kepada Muawiyah tadi, aku minta daripada kamu untuk kau menikahkan kepada aku mak kamu. Maksudnya dia cuba menimbulkan rasa kemarahan dengan mengganggu maruah ibu kepada Muawiyah. Jadi dia kata, minta supaya kau nikahkan mak kau dengan aku. Falaha duburun kabirun, sebab dia kata mak kau ni ada punggung yang amat besar. Dia kata. Jadi apabila orang cakap macam tu, biasanya kita akan marah sebab mencemuh ibu kita. Maka Muawiyah berkata, zalika sababu hubbi abi laha. Oh, perkara yang kau sebut tadi, itulah yang menyebabkan bapa aku amat sayang kepada mak aku, dia kata. Summa qala lil khazin, kemudian Sayyidina Muawiyah berkata kepada dia punya pembantunya, a'tihi alfa dinar, berikan kepada dia 1000 dinar. Liyashtariya jariyatan, untuk dia tadi pergi beli hamba, dia kata. Jadi dalam syarah dinyatakan, wa'lam anal ghadab innama yuzamu haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Jadi penulis berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya kemarahan, sifat marah ni amat dicela sekiranya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekiranya kita marah kerana Allah, fahuwa mahmudun, maka dia tadi amat dipuji. Maka oleh sebab itulah Nabi SAW dia akan marah apabila dia ganggu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita maklum dalam syarah ni, Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dia amat cepat marah dan dia amat cepat menzahirkan kemarahannya sekiranya perkara tadi berkaitan dengan Allah dan agama.
Maka oleh sebab itulah apabila dia tadi turun daripada bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mendapati kaumnya menyembah lembu, maka dia tadi memegang rambut saudara itu Nabi Harun dengan tangan kanannya dan dia menarik janggutnya dengan tangan kirinya dan dia menarik kepada dirinya. Maksudnya seolah-olah tadi dia nak menzahirkan kemarahannya dan dia bukan marah kerana nafsu. Marahnya kerana berlaku perkara yang melanggar kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dalam syarah dia akan begitu juga tak kala Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Maksudnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi. Maksudnya apabila Nabi Khidir tadi dia merosakkan kapal, maka Nabi Musa alaihissalam dia amat marah dan dia tadi memegang kaki Nabi Khidir dan dia nak mencampakkan Nabi Khidir tadi ke laut. Maka Sayyidina Yusha, maksudnya pembantu Nabi Musa yang bernama Yusha tadi, dia mengingatkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kita dah berjanji kan kita nak ikut Nabi Khidir ni dan kita tak akan petikai pun apa yang dia buat. Maka dengan sebab peringatan daripada Yusha tadi, maka Nabi Musa AS membiarkan Nabi Khidir AS. Dan sebagai penutup dan kesimpulannya penulis syarah berkata, "Thumma inna hadzal hadits haditsun azim." Maksudnya yang cerita tentang Nabi Musa tadi alaihissalam itulah menunjukkan kemarahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya untuk seseorang tadi boleh bersifat dengan kemarahan kerana Allah, maka dia perlu membersihkan nafsunya dahulu. Kerana sekiranya kita duduk dalam nafsu ammarah bisu, maka takkan boleh nafsu tadi marah kerana Allah, kerana sifat nafsu tadi ialah kejahatan. Tapi kita kena membersihkan nafsu kan, sehingga nafsu tadi boleh membezakan antara marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan marah kerana selain Allah. Jadi penulis radhiyallahu anhu berkata, "Summa inna hadzal hadits haditsun azim." Ketahuilah bahawa sesungguhnya hadis yang kita baca ni ialah hadis yang amat agung. Wa huwa min jawami'il kalim. Dia ialah antara kalimat-kalimat Rasulullah yang amat pendek tetapi menghimpunkan banyak perkara. Kerana tidak marah dia tu, apabila Nabi menghalang seseorang daripada marah, tidak marah tadi ialah perkara yang menghimpunkan baina khairai dunya wal akhirah, ialah perkara yang menghimpunkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab adab dalam Sahih Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah kita dah selesai membaca hadis yang ke-16 dan dah disempurnakan dengan bacaan syarahnya. Jadi moga-moga kita mendapat kemanfaatan dan kita dapat mengusahakan agar kita tadi boleh menghalang kemarahan, dan tak ada cara untuk menghalang kemarahan tersebut melainkan dengan seseorang tadi membersihkan dirinya, mentazkiyahkan dirinya di bawah bimbingan guru-guru. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua dan moga Allah Taala mengeluarkan kita daripada sifat nafsu amarah yang paling zahir sekali, yang paling bahaya sekali, iaitu kemarahan. Jadi wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hafiz shaykhana Syekh Salahuddin Al-Hasan al-Husni wa rzuqna jami'an warahu bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.